Ajaran Mila Abraham menggabungkan agama Yahudi, Kristian dan Islam. Mereka juga menggunakan kitab Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Serta mereka menanti kemunculan Nabi baru daripada orang Melayu, daripada Nusantara. Ajaran ini juga tidak menyuruh untuk melakukan solat fardu dan solat Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang subscribe, terima kasih. Semoga yang tengok video ini Allah berikan petunjuk dan juga dijauhkan daripada perkara-perkara yang menyimpang daripada agama Islam. Sahabat semua, baru-baru ini viral seorang pelakon Malaysia yang mendedahkan tentang mengikuti ajaran Mila Abraham. Mila Abraham ni sebuah agama yang kononnya wujud sebelum Nabi Muhammad, tak semayang, tak solat. Itulah Mila Abraham. Baca Quran, baca kitab, baca Zabur, baca Bible. Itulah yang perlu buat. Apa sebenarnya Mila Abraham ni? InsyaAllah hari ini kita sama-sama membongkar dan juga mengetahui apakah ajaran Mila Abraham ini. Sahabat semua, perkataan Mila dalam bahasa Arab bermaksud agama. Dan bila digabungkan dengan perkataan Ibrahim, maka jadilah agama Ibrahim ataupun Mila Abraham. Tapi mereka menyebut dengan sebutan Abraham sebab sama sebutan dengan orang barat, Abraham, Jacob, Noah dan sebagainya. Sedangkan kita sebut sebagai Ibrahim, Yakub, Nuh dan sebagainya. Yang mana ajaran ini mereka mendakwa, mereka mengikuti ajaran daripada Nabi Ibrahim AS. Untuk pengetahuan semua, Mila Abraham ini adalah satu ajaran baru yang dulunya pernah subur berkembang dengan baik di Malaysia pada tahun 2013. Tetapi Jabatan Agama telah pun membuat tangkapan dan juga telah menghentikan kegiatan mereka dan telah difatwakan sesat oleh Jabatan Agama Islam Malaysia sekitar tahun 2014. Tindakan sekumpulan pengikut ajaran sesat Mila Abraham untuk mengembangkan ajaran mereka gagal selepas bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menahan kira-kira 56 individu dipercayai pengikut dan pemimpin ajaran itu. Sahabat semua, sebagaimana kita ketahui di Indonesia banyak ajaran dan juga fahaman yang kita pun tak sangka tentang kewujudannya, termasuklah ajaran Mila Abraham yang sebenarnya berasal daripada Bogor, Indonesia. Ajaran ini ditubuhkan kerana mereka mendakwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah pun berakhir sejak kejatuhan kerajaan Islam, iaitu Khilafah Islamiyah pada tahun 1324 Hijrah bersamaan dengan 1906 Masihi, yang mana pada secara rasminya Khilafah Islamiyah jatuh pada tahun 1924 Masihi di Turki, iaitu Khilafah Utsmaniyah, dan nak dekat 100 tahun dah dengan ketiadaan Khilafah Islamiyah. Maka wujudlah ajaran Mila Abraham ini. Ajaran ini juga mempunyai persamaan dengan kumpulan negara Islam Indonesia NII ataupun pemuda kafir dan sebagainya yang sering bertukar-tukar nama, yang juga telah difatwakan menyeleweng dan sesat pada 31 Mac tahun 2011 yang lalu. Antara penyimpangan dan kesesatan ajaran ini adalah mengaku wujudnya Nabi Melayu dan mereka mendakwa ajaran Islam sekarang bukanlah lagi yang asli. Selepas kejatuhan Khilafah Abbasiyah yang mana diserang oleh Mongol, yang mana pada ketika itu dibakar kitab-kitab, dan apa yang dipegang oleh umat Islam sekarang bukanlah lagi ajaran Islam yang sebenar. Mereka katakan begitu. Maka mereka mendakwah Mila Abraham lah yang benar dan adanya Nabi ataupun Rasul baharu yang membawa perubahan, iaitu Abdul Salam ataupun lebih popular digelar dengan Ahmad Musaddiq, bekas guru pendidikan jasmani. Dia mengaku sebagai Nabi setelah bertapa di vilanya yang berlokasi di kawasan Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dengan hujah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul daripada kalangan semua kaum. Maka untuk memudahkan kaum tersebut memahami dan mengajar kaum untuk keluar daripada kesesatan, maka Rasul Mila Abraham ni ataupun Ahmad Musaddiq ini diutuskan dari kalangan bangsa Melayu di Nusantara untuk membaca dan menyucikan serta mengajar kaum Melayu di Nusantara ini. Maka pengakuan sebagai Nabi adalah perkara yang sangat besar. Zaman sahabat adanya juga orang yang mengaku sebagai Nabi palsu. Antaranya ialah Musailamatul Khazzab. Siap ada ayat-ayat yang dia ciptakan sendiri dan mengaku bahawa ia adalah wahyu. Sedangkan Nabi SAW telah pun bersabda, "Wa ana khatimun nabiyyin," yang bermaksud dan aku ialah yang terakhir daripada sekalian para nabi. Rasulullah juga menegaskan tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad SAW. "Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at, fala rasula ba'di wala nabi." Yang bermaksud sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu telah pun terputus, maka tiada lagi rasul selepas aku dan juga tidak ada lagi nabi.
Maka secara jelasnya ajaran Millah Abraham ini telah pun menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Di Malaysia pun ada yang mengaku sebagai Rasul Melayu tetapi dia letak jawatan dan insaf. Saya dengan resminya melepaskan jawatan saya sebagai Rasulullah kepada rakyat negara Malaysia. Yang kedua, mereka juga menggabungkan ajaran iaitu agama Islam, Kristian dan juga Yahudi. Hebat tak hebat mereka ini, mereka membaca kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka juga membaca kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Mereka juga membaca kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Sedangkan yang diorang baca sekarang ini, kitab-kitab Taurat dan juga Injil telah pun menyeleweng ataupun telah ditokok tambah. Dengan maksud mereka membenarkan kitab Taurat dan juga menerangkan bahawa kitab Taurat yang ada pada Yahudi sekarang dan Injil, Bible yang ada pada Nasrani sekarang sebagai panduan. Sahabat semua, sedangkan Allah telah pun memperingatkan kita di dalam Al-Quran untuk tidak mengikuti, untuk tidak bersama-sama dengan Yahudi dan juga Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yang bermaksud dan tidak akan pernah reda senang kepada engkau wahai Muhammad, Yahudi dan juga Nasrani, sehinggalah engkau mengikuti agama mereka. Maka jelas di sini bahawa Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah dan tidak bercampur aduk dengan agama yang ditokok tambah oleh mereka. Dan juga mereka tidak akan pernah senang, mereka tidak akan pernah berhenti sehinggalah umat Nabi Muhammad SAW ini mengikuti apa yang mereka mahukan, apa yang mereka lakukan. Maka tidaklah wajar pula untuk menggabungkan Al-Quran, Taurat dan juga Injil sekaligus. Sedangkan agama Islam telah pun sempurna dan telah pun lengkap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa agama Islam telah pun sempurna. Maka tidak ada keperluan untuk mencampur aduk dengan agama yang lain. Yang ketiga, ajaran Millah Abraham ini juga meninggalkan solat fardu dan juga solat Jumaat. Mereka mendakwa bahawa solat itu tidaklah disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak wajib untuk dilaksanakan. Dan solat yang dilakukan sekarang adalah solat tonggang tonggek, itu senang. Tetapi solat menegakkan din itu lebih mujahadah daripada segi harta dan tenaga. Dengan maksud perjuangan mereka lebih besar daripada solat sebenarnya. Mereka mendakwa yang sedemikian. Sahabat semua, sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk solat, untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama orang-orang yang rukuk. Maka nampak jelas perintah untuk kita mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Maka jika mereka tidak melakukan solat, tidak mengerjakan solat, tidak mematuhi rukun Islam, maka adakah mereka menganggap mereka Islam? Dan siapa yang mereka sembah? Nampak sangatlah ajaran ini diada-adakan dan dicipta dengan akal fikir yang tidak waras. Yang keempat, mereka mengadakan bai'ah, iaitu perjanjian di antara anggota Millah Abraham. Mereka mewajibkan anggotanya untuk membuat aku janji, iaitu bai'ah, amaran kepada sesiapa yang melanggar janji, dan ganjaran bagi mereka yang setia pada janji adalah tertegaknya din, iaitu agama. Bukannya mengharapkan pahala, mereka juga mengatakan bahawa wajib bagi seorang isteri yang ingin menyertai Millah Abraham ni menuntut cerai jika suami menolak menyertai kumpulan tersebut. Na'udzubillah. Sampai ke tahap itulah ajaran tersebut. Jadi sahabat semua, janganlah ada yang terikut-ikut dengan ajaran ini yang jauh menyimpang daripada Islam. Islam adalah agama yang jelas, nyata dan tidak ada sebarang kekeliruan padanya. Perubahan dan tokok tambah yang dilakukan di dalam ajaran mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri, serta mereka terikut-ikut dengan permainan syaitan untuk menarik lebih ramai umat Nabi Muhammad SAW ke dalam api neraka bersama mereka. Jadi sahabat semua, marilah sama-sama kita doakan mereka yang tersasar, mereka yang menyimpang, agar kembali kepada Islam yang sebenarnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti apa yang terkandung dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah juga kita sama-sama menjauhi fahaman yang menyeleweng seperti Millah Abraham ini. Sebagaimana nasihat Sayyidina Umar, "Ar-ruju' ilal haqqi khair minat tamadi fil batil."
yang bermaksud kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berterusan di dalam kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua menjalani kehidupan yang sedang kita tempuhi dengan lebih baik dan sentiasa mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekali itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.